Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasuli rabbil alamin, nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man sar ala nahjihi wa ihtada bihadihi wa istanna bisunnati ila yaumiddin. Amma ba'du. Muslimin dan muslimat, para jemaah, para pencinta ilmu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla kerana dapat kita teruskan pengajian kita dalam kitab Dunia Bukan Syurga. Dunia adalah tempat persiapan kita nak pergi ke syurga. Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut dunia ini sebagai penjara bagi orang mukmin, syurga bagi orang kafir. Jadi alhamdulillah kita telah masuk dalam siri yang lepas, bab 1, manusia yang terbaik ialah manusia yang dapat memberi manfaat kepada orang lain. Kita dah bincang tentang kelebihan orang yang beri manfaat kepada orang. Kemudian apabila kita banyak memberi manfaat kepada orang lain, kita akan mendapat keampunan Allah Azza wa Jalla. Sambungan kita pada kali ini di bawah tajuk muka surat 7. Muka surat 7, kelebihan yang ketiga. Kelebihan memberi manfaat pada orang yang ketiga. Cuma timbul soalan, kalau orang kaya kita tahulah dia banyak lorong manfaat dia boleh bagi, sedekah, banyak pertolongan yang dia lorong yang dia dapat. Tapi kalau orang miskin macam mana? Ini perbincangan kita tajuk. Bagi orang yang miskin, yang fakir, bagaimanakah caranya bagi mereka hendak bersedekah kepada orang-orang fakir yang lain? Orang fakir dia nak sedekah kepada orang lain macam mana? Sudahlah dia seorang yang fakir, tetapi dia nak bersedekah juga kepada orang lain. Soalannya, bagaimana, boleh atau tak boleh? Maka kita perlu faham bahawa makna kaya itu bukan semata-mata kaya harta. Kalau kata dia ni orang kaya, kita nampak kaya harta, boleh jadi dia kaya anak ramai, harta tak ada. Tetapi maksud kaya di sini lebih daripada harta. Kaya dengan kesihatan, kita boleh bantu orang yang sakit. Kaya dengan ilmu, kita boleh bantu orang yang tak tahu. Kaya dengan hikmah, kita boleh bantu dengan memberi nasihat kepada orang yang memerlukan. Maka kekayaan itu duduk dalam pelbagai cara, dalam dimensi. Maka di sinilah timbulnya nasihat Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada sahabatnya Abu Zar. Nabi kata apa? Ya Abu Zar, tabassumuka fi wajhi akhika laka sadaqatun. Beberapa pesanan yang dia buat. Di antara pesanan itu, para jemaah, kita tak nombor. Yang pertama, senyum kamu kepada saudaramu sedekah. Kita jumpa dengan sahabat kita, kita senyum, itu dikira sedekah. Engkau memerintahkan mengajak orang kepada yang ma'ruf, sedekah, ajak orang buat baik. Yang ketiga, melarang daripada kemungkaran, juga sedekah. Yang keempat, engkau menunjukkan jalan kepada orang yang sesat, tak jumpa jalan, sedekah. Sekarang ni kita tak ada, kita tunjuk jalan, dia akan wish lah, macam-macam alat ada sekarang. Engkau menuntun, menarik orang yang tidak nampak penglihatan, juga sedekah. Kita tolong bawa dia pimpin, menyingkirkan batu, duri dan segala perkara yang menghalang daripada jalan, juga sedekah. Dan engkau menuangkan air dari bekasmu ke bekas saudaramu, juga sedekah.
Hazal hadis rawahu Tirmizi. Maknanya lorong sedekah itu banyak. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah beri kepada kita jalan-jalan sedekah yang begitu luas. Jadi terlalu banyak hadis lain yang menyebut tentang sedekah dalam berbagai bentuk. Banyak lagi. Maka kesimpulannya, orang fakir juga boleh bersedekah. Bukan hanya dengan harta, tapi banyak cara lain dia kita sedekah. Boleh jadi sedekah dia kepada orang kaya. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, orang-orang fakir dan orang kaya zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam berebut mencari kebaikan. Orang kaya buat kebajikan, orang fakir pun buat juga. Dia berebut, masing-masing nak. Qala, kata Abu Raja' al-fuqara ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini panjang, saya ambil terjemahan mudah. Abu Hurairah kata, ada beberapa orang yang miskin datang bertemu menghadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka mengadu, ya Rasulullah, zahaba ahlud dusur minal amwal bidarajatil ula. Orang-orang kaya telah pergi berlalu membawa darjat yang tinggi dan kenikmatan yang kekal. Mereka solat sebagaimana kami solat, mereka puasa sebagaimana kami berpuasa. Kita solat, dia solat, puasa, dia puasa, sama. Namun mereka memiliki kelebihan harta sehingga boleh mengerjakan haji, umrah, berjihad serta bersedekah. Lantas Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada para sahabat yang miskin. Nabi kata, mahukah kamu aku ajarkan suatu amalan? Dengan amalan tersebut kamu akan mengejar orang yang mendahului kamu, dan dengannya dapat mendahului dari orang yang setelah kamu. Dari sudut ibadat, pahala mubih dulu, kecuali orang yang melakukan hal yang sama seperti kamu. Itu standard, staraf. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kamu bertasbih, kata subhanallah, bertahmid alhamdulillah, dan bertakbir setiap kali selepas salat 33 kali. Ini kita buat dah tadi, alhamdulillah. Kami pun berselisih, kami pergi, dia balik, dia pun buatlah benda tu. Ada dia kala kami bertasbih, kemudian sudah dia bertasbih, tak lama orang kaya tengok. Dia kata, baca apa tu? Baca apa tu? Dia kata, Nabi ajar sallallahu alaihi wasallam. Orang kaya baca juga. Faraja'a fuqara'ul muhajirin. Orang-orang muhajirin tadi balik semula ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia kata, ya Rasulullah, saudara-saudara yang kaya-kaya tu baca juga. Jadi dia puasa, dia zakat, amal yang kita buat ni dia buat juga, lebih dia lagi. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, zalika fadlullah yu'tihi man yasha. Aku nak kata macam mana? Itu limpah kurnia Allah beri kepada orang yang dia nak kehendaki. Dah dia dapat harta, dia sedekah, sabar je lah, membuatlah apa yang kamu mampu. Hadis ini rawahu Muslim. Maka daripada itu Nabi SAW mengajar kita bahawa sedekah itu tidak semestinya dengan harta, tetapi bersedekahlah dengan akhlak, kerana itu lebih besar kesannya daripada benda-benda yang lain. Dalam buku ini penulisnya kata dia jumpa dengan beberapa orang mu'allaf yang memeluk Islam. Jadi dia tanya, kenapa kamu masuk Islam? Sebab apa awak masuk Islam? Dapat duit ke, dapat projek ke, dapat apa ni, tunang ke, dapat gewek ke, Kelantan kata. Selalunya ada orang yang membaca ilmu agama, ada orang yang mengkaji, ada juga masuk Islam. Mereka ni jawab,
Saya meluk Islam hanya kerana seorang ustaz yang terlalu baik. Dia berkawan dengan ustaz ni, akhlaknya membawa saya kepada Islam. Ya, ini pentingnya sedekah kita dengan akhlak, sehingga kawan tu masuk Islam kerana akhlak seorang da'i, seorang pendakwah. Masuk Islam kerana apa? Kerana akhlak seorang pendakwah. Allahu Akbar. Ini menunjukkan bahawa dengan akhlak kita boleh berdakwah, boleh hajak orang kepada berdakwah pada masyarakat. Ia lebih besar dan membawa kesan yang mendalam berbanding dakwah dengan kata-kata semata-mata. Mana yang penting dia panggil ad-dakwah bil hal. Kita berdakwah dengan akhlak kita, orang tengok. Jadi kalau kita pendakwah tapi janji tak tepati, susahlah orang nak percaya. Ustaz tu kalau berjanji dengan dia bayar tu. Ini masalah kita. Sekarang ni orang nilai belakang kita. Mentah kalau kita ustaz kat macam-macam dia nilai dah. Lambat jawab SMS dia, lambat jawab WhatsApp dia pun dikira sombong ustaz tu, tak jawab WhatsApp dia. Padahal dia baru hantar pagi tadi. Kita tak jawab baru petang ni. Kebetulan di waktu kita hantar tu dia hantar kita sedang sibuk. Oh nyetulah ustaz ni sombong. Dia sering bahak dia hantar tak jawab tu. Tip ada dua tapi tak jawab. Allahul musta'an, kita kata payah. Jadi para pendakwah ni dinilai oleh orang dalam pelbagai sudut. Semua benda orang tengok berlaku. Baik. Selesai kita tentang orang miskin juga mampu memberi manfaat kepada orang lain dengan kebolehan yang dia ada. Maknanya bukan kata dia kaya saja miskin. Dia kaya tu dengan harta saja, tidak. Kelebihan yang keempat, kelebihan orang miskin yang mempunyai jati diri, baik nafsu, tidak meminta-minta. Tengok dalam hadis ini ada tiga kumpulan. Siapakah ahli syurga? Jawabnya tiga kumpulan ini yang disebut oleh Nabi SAW. Imam Muslim meriwayatkan daripada Iyad bin Himar, Iyad dengan Ain, Iyad bin Himar, dia berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, wa ahlul jannati salasatun. Tuan-tuan tanda ingat ni, ahli syurga tu ada tiga kumpulan. Yang pertama, zu sultanin muqsid, zu sultanin muqsid, pemerintah yang adil, mutasaddiq, suka bersedekah dan sesuai amalan dia dengan syariat Islam. Adil, pemerintah dengan cara yang ikut syariat. Wa rajulun rahimun raqiqul qalbi likulli dhi qurba. Yang kedua, orang yang penyayang, hatinya mudah tersentuh untuk membantu kaum kerabat mudah. Yang ketiga, wa muslim afifun muta'affifun zu'yalin. Yang ketiga, orang yang baik jiwanya, baik nafsunya, dan dia cuba memperbaiki dirinya dengan tidak meminta-minta. Hadis ini sahih di dalam Muslim. Jadi para jemaah sekalian, yang kita naknya tajuknya orang miskin tak meminta. Ini kelebihan yang besar. Maka golongan yang pertama, pemerintah yang adil terhadap rakyatnya, karena daripada sifat adilnya menjadikan dia amat dicintai dan disukai oleh masyarakat, sehingga dia pun dicintai oleh Allah Azza wa Jalla. Bahkan dalam hadis yang lain diterangkan tentang keutamaan seorang pemimpin yang adil. Hadis yang panjang, hadis sab'atun yuzilluhumullahu fi zillihi, ada 7 golongan yang duduk di bawah bayangan pada hari kiamat. Yang pertama, al-imamul adil, pemimpin yang adil. Saya nak setakat tu ya. Tuan-tuan boleh tengok dalam buku ni riwayat penuh daripada hadis yang dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim. Golongan yang kedua, orang yang mempunyai sifat kasih sayang terhadap keluarganya, terhadap sesama muslim,
dan dia mempunyai hati yang baik. Ini penting bagi kita, sama-sama orang Islam, lebih-lebih lagi kita kena berkasih sayang. Dengan orang yang bukan Islam pun kita bermesra, bertoleransi. Tak ada masalah untuk kita berkawan dengan dia, boleh bersenang dengan dia, tak ada apa. Kecuali yang menentang Islam, cerita lain. Maksudnya dia tidak mudah marah, tidak hanya mahu menunding jari mencari kesalahan orang lain, dan tidak pentingkan diri sendiri, tetapi dia mempunyai sifat yang mahu memaafkan orang lain. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menggambarkan pribadi golongan ini dalam sabdanya, mukmin yang paling sempurna imannya adalah orang yang paling baik akhlaknya, dan sebaik-baik kamu adalah orang yang paling baik terhadap keluarganya. Riwayat Imam Ahmad. Maknanya Nabi kita bagi orang yang paling baik di kalangan kita siapa? Orang yang baik dengan orang, akhlaknya baik, dan dia baik dengan keluarga dia. Kita ni kadang-kadang dengan kawan-kawan jangan main. Hoi, habis meja dia boleh belanja, tapi sekali anak dia minta beli makanan, marah selalu. Budak ni pagi tadi beri dah duit sekolah, petang minta pula, dia marah. Nabi kata kena baik, orang baik dengan keluarga, baik dengan isteri, dengan anak-anak. Ini di antara orang yang berakhlak. Golongan yang ketiga adalah orang miskin yang selalu menjaga kehormatan dirinya, tidak mengeluh walau dia dihimpit oleh masalah. Dia susah, masalah ekonomi dia perit, tapi dia sabar. Dia tidak meminta-minta, dan dengan cara ini akan merendahkan kehormatan dirinya. Kalau orang minta ni, susah dia. Apalagi sampai menjual diri atau menjual agama demi mendapatkan harta. Na'udzubillah. Dengan agama begitu sanggup main-main semata-mata kerana nak dapat harta. Dalam hadis Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, laisal miskin, Nabi kata bukan seorang tu betul-betul miskin orang yang mencari sesuatu makanan, duk minta orang tu minta, yang bukan miskin. Tu peminta, nama dia peminta sedekah. Ini ramai. Zaman kita hari ni dia tak minta sedekah dengan tangan dah, dia main scam, dia panggil scammer. Duk main minta atau nombor akaun kod telefon, macam-macam benda dia hantar. Ini pengamal. Nabi kata al-miskin, orang yang memerlukan bantuan tapi dia tak minta kerana nak jaga kehormatan diri. Jadi para jemaah sekalian, kita sebagai badan kebajikan, NGO, ahli yang terkuasa masjid, ahli-ahli tetangga, jiran, orang ni yang kita kena siasat dalam kampung kita ni. Dalam kampung kita ni berapa keluarga yang memerlukan, dia tak minta. Borang zakat hak majlis pun tak mari ambil, kita kena pergi hantar dia. Maknanya orang ni memang orang jik baik nafsu, dan ni hak jenis minta sentiasa tu banyak lorong dia boleh. Nabi kata orang betul-betul miskin yang perlu kamu cari, kamu bantu, yang besar pahala dia, kita cari orang miskin afifun muta'affif, tak meminta tapi dia perlu. Ini kita kena cari. Dia tak minta, kita itulah peranan jiran tetangga. Takkan jiran tak tahu dapur kawan tu tak berasak lama dah. Kita pun kalau ada kenduri apa-apa, letak orang miskin dalam senarai nombor 1 kita panggil makan. Ni senarai kita ujung sekali, hak nombor 1 ni hak besar-besar. Sebab itulah Nabi kata syarrut ta'amul walimah. Makanan jamuan yang tak baik ni, makanan yang tak baik makanan jamuan walimah ni, majlis kenduri kahwin ke apa. Kita ajak orang makan tu orang kenyang, kita tinggal orang lapar. Mana hak kaya-kaya nombor 1 panggil, hak lapar-lapar tak ada masalah senang, nantilah nasi lebih esok kita hantar. Subhanallah. Dan Nabi SAW juga telah mengajar kepada para sahabat, la an ya'khudha ahadukum hablahu, kalaulah seorang itu tak ada duit, dia bawa tali, bawa kapak, pergi cari kayu api, kemudian mari jual, lebih baik daripada dia minta dengan orang. Maknanya kerjalah kita, ambil kayu api ke, jual sayur ke, apa sajalah yang kita boleh, dipersilakan. Kita hendaklah mengelak daripada perbuatan meminta-minta, kerana perbuatan meminta-minta tanpa sebab itu menjatuhkan marwah serta menjejaskan imej si peminta. Bahkan perbuatan meminta-minta mencerminkan sikap yang negatif masyarakat,
kerana sentiasa bergantung ihsan dan bantuan daripada orang ramai atau pihak tertentu. Kalau dia mampu, kalau betul dia terlantar, tak tahu, tak ada nak buat kerja, kita lah, jiran tetangga lah yang jadi tanggungjawab kita. Hakul muslim, hak seorang muslim kena tunaikan. Kerana itu kita hendaklah berusaha bersungguh-sungguh mencari rezeki yang halal, serta sentiasa bersyukur, sabar dan redha dengan pemberian Allah Azza wa Jalla. Dan bagi mereka yang kaya, orang kaya, kalau betul-betul hendak membantu orang yang miskin, orang yang memerlukan, mereka mesti keluar mencari orang yang berhajat tetapi tidak meminta. Kita kena siasat, hantar orang pergi. Dalam kampung ni ada berapa orang, di sini ada berapa orang. Bagaimana caranya kita nak siasat? Kadang-kadang yang jadi masalahnya, kita suka marah. Kenapa tak pergi ke pusat zakat? Kenapa tak minta bantuan situ sini? Kenapa tidak mengadu dengan AJK masjid? Dia ni orang baik, dia tak mengadu. Kita kena tolong cari. Sebenarnya orang ini mempunyai jiwa yang baik, sebab dia tidak meminta-minta, yang dengan cara ini akan merendahkan kehormatan dirinya. Maka apa rezekinya yang ada dia makan, kalau tidak ada dia bersabar. Jadi kalau betul kita mahu bantu, pergilah siasat mereka yang seperti ini, kemudian bantulah mereka. Sebab Nabi kata itu, orang yang betul-betul kita cari, iaitulah orang yang berhajat tapi dia tak minta. Kita nak marah pula dah. Oh, dah tahu dah berhajat, kenapa tak mari? Apa dah? Lari dia punya tajuk. Terdapat berbagai cara untuk berbuat perkara baik, sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hendak tanam sifat kebaikan ini ke dalam hati sahabat-sahabatnya. Nabi bertanya, man asbaha minkum al-yawma sha'iman? Nabi tanya, siapa dia puasa hari ni? Sayyidina Abu Bakar jawab, ana. Siapa dia pergi ikut jenazah tadi, solat jenazah? Abu Bakar kata, ana. Siapa dia bagi makan orang miskin hari ni? Abu Bakar kata, ana. Siapa dia ikut ziarah orang sakit hari ni? Abu Bakar kata, ana. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, majtama'na fi imri'in illa dakhala al-jannah. Tidak terkumpul amalan-amalan baik ini kat diri seorang kecuali orang itu layak untuk ke syurga. Hadzal hadis rawahu Muslim. Jadi kita cubalah, cuba mencari lubang-lubang kebajikan yang banyak yang kita boleh sampaikan. Apa saja lorong. Maksud dalam hadis ini, Nabi sallallahu sering bertanyakan soalan yang berbentuk kemanusiaan dan kemasyarakatan, iaitulah puasa, solat jenazah, melawat orang sakit, bagi bantuan kepada orang miskin. Ini dipanggil kerja masyarakat. Maka persoalannya, kita boleh buat atau tidak? Kita ni sekarang, pendengar dan pembaca, boleh? Jawabnya tentu boleh, insya-Allah. Oleh sebab itu dalam hadis tadi, Nabi SAW ajar kepada sahabat-sahabatnya akan ganjaran yang akan mereka perolehi jika mereka melakukan amalan kemasyarakatan yang diterangkan lagi. Nabi kata, majtama'na, tak berkumpul amalan-amalan pada satu orang kecuali dia tu ahli syurga. Allahu Akbar. Ini muhasabah untuk kita lah, supaya kita mudah. Cuma zaman kita sekarang ni ada satu masalah lagi yang timbul, iaitulah masalah suka nak viralkan kerja kebajikan yang kita buat. Buat bagi beras apa ni, beras 4-5 kilo pun ambil gambar satu keluarga mari duduk kat pegang beras kita. Orang-orang miskin pun dia ada maruah diri. Kenapa dia tak mau minta? Bila kita bagi bantuan, kita pula duk ambil gambar dia lah. Bukan semua orang miskin suka glamour, tidak. Faedah yang kelima daripada kelebihan yang kelima, orang yang sentiasa suka berbuat benda baik akan menyelamatkannya daripada terjebak dan terjerumus ke tempat yang tidak baik. Sesiapa berbuat baik, maka Allah akan berikan balasan baik pula. Hal jazaul ihsan illa al ihsan. Tidak ada balasan kebaikan kecuali kebaikan yang Allah anugerahkan. Jadi bila kita baik, kebaikan yang kita dapat. Allahu Akbar. Ada ini dalam ayat ini dalam surah Ar-Rahman ayat 60. Jadilah orang yang baik sebab kita akan selamat daripada perkara yang tidak baik. Ada satu kisah seorang yang sakit, dia luka, macam kita kata kudih lah, kudih ni tak sembuh.
Dia kata sudah 7 tahun tak sembuh-sembuh. Maka dia pergi jumpa dengan seorang tuan syekh, tuan guru, nama dia Abdullah Ibnul Mubarak. Tuan-tuan tanda nama Tok Syekh ni, nama dia apa? Abdullah bin Mubarak ni seorang syekh al-alim, az-zahid, al-mujahid. Dia kuat ibadat, dia juga ahli jihad. Kata Ibn Mubarak, dia kata, mau pergilah tanya doktor. Aku dah jumpa lah dah doktor macam-macam dah syekh, tapi tak sembuh. Habis dia kata, penyakitmu ini tidak ada ubat yang mujarab kecuali kamu pergi cari tempat yang manusia perlu kepada air, menggali telaga situ. Kita hari ni pun banyak juga ni kampung-kampung yang tak sampai air. Kalau sampai air pun warna lain. Kita pergi gali telaga itu, gali boring air ke buat. Maka mungkin cari air, beri orang minum. Kata Ibn Mubarak, aku mengharapkan bila keluarnya mata air, orang akan mendapat manfaat dengannya, dan Allah akan mengeringkan penyakit kamu. Orang lain mendapat air, penyakitmu kering. Subhanallah. Lalu laki-laki itu pergi cari tempat air, dan dia buat seperti yang disarankan, dan alhamdulillah sembuh penyakit. Maka timbul soalan, penawarnya di mana? Jawabnya, pergilah berbuat kebaikan di tempat mereka yang memerlukan. Maknanya kalau kita berbuat baik, ini akan menyelamatkan kita daripada mati dalam keadaan yang tidak baik. Dia kata buat baik, kebaikan itu menyelamatkan kita daripada mautatsu, mati dalam keadaan yang tidak baik. Allahu Akbar. Kelebihan yang keenam, dunia kita ini menjadi cermin untuk pergi ke akhirat. Dunia kita ni cermin kita nak pergi ke akhirat. Tengok mana, tilik pagi, petang, siang, malam kita tilik apakah amalan kita, apakah persiapan yang kita buat untuk ke akhirat. Orang yang menjadi ahli kebaikan dalam dunia ini, maka mereka juga adalah orang yang ma'ruf, dikenali di akhirat. Dan siapa yang berbuat mungkar di dunia, na'udzubillah, maka mereka akan menjadi ahli kemungkaran di akhirat, na'udzubillah. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Nabi SAW bersabda, man da'a ila huda, siapa dia panggil orang, ajak orang, buka pintu kebaikan, ajak orang buat benda baik, orang ikut yang kita buat. Kita anjur orang solat berjamaah, kita anjur orang bantu orang. Kita bukan mereka ibadat, kita hanya menghidupkan ibadat yang sudah ada tapi dilupai oleh orang. Jadi orang ikut kita, pahala begitu besar sekali. Sebab itulah di antara orang pahala banyak atas dunia ni, siapa dia? Tok Bilal. Berapa ramai orang mari solat dengan sebab dia panggil. Kita kata subhanallah, banyak pahala dia dapat. Dan apa saja yang kita buat, sebaliknya siapa jadi penganjur kepada kejahatan, ajak benda tak baik, dia juga akan mendapat dosa, menanggung dosa orang yang ikut buat benda tak baik tadi. Na'udzubillah. Hadis dalam Muslim. Jadi kita kena berhati-hati para jemaah sekalian, bahawa pelopor kebaikan dia akan dapat pahala yang banyak. Contohnya dalam kampung kita ni, kita tubuhkan badan kebajikan, NGO. Kita kata NGO nak bantu orang susah, NGO nak bantu anak-anak sekolah, NGO nak pergi di mana tempat berlaku bencana, orang ikut kita. Kita kata Masya Allah, banyaknya pahala kita dapat. Ustaz-ustaz, tuan-tuan imam hadut mengajar tu, sekira tu banyak ada pahala. Yang kita nak bincang ni pahala dari sudut amalan kemasyarakatan. Jadi tak sekira ustaz kata ustaz, semua orang mampu buat, insya-Allah. Allahu Akbar. Jadi ini penting. Manusia ini akan dibangkitkan mengikut kebaikan yang dia buat, insya-Allah. Itulah yang hasil daripada kita yang kita dapat. Kita akan dapat kebajikan daripada apa yang kita usahakan itu. Yang ketujuh, daripada kelebihan yang ketujuh, kita bantu orang
iaitu orang yang sering berbuat kebaikan dan memberi manfaat kepada orang lain adalah termasuk dalam kalangan orang-orang yang beriman. Maknanya orang yang suka bantu orang ini min alamatil iman, daripada tanda orang yang beriman. Dia kata orang bukan Islam pun ada juga NGO kebajikan, itu kita tahu, itu kepercayaan dia percaya. Dan orang kafir dengan Islam ni beza di mana? Beza. Kita buat kebajikan, dia buat kebajikan. Bagaimana di mana perbezaan? Maka para ulama Ahlussunnah mengatakan orang bukan Islam, Allah beri kepada dia balasan atas dunia. Dia buat baik, perniagaan dia maju, tapi di akhirat tak ada la hazza wala nasib, tidak ada bahagian di akhirat. Tapi kita atas dunia ni alhamdulillah, kita buat kebajikan, Allah Ta'ala balas kepada kita, ataupun kita mendapat pahala di akhirat, di dunia tak dapat pulangan. Jangan bimbang. Yang penting kita tidak ada sebarang istilah rugi melakukan kebajikan bagi orang yang beriman, tak ada rugi. Rugi buat benda baik, sedekah orang. Kadang-kadang kita rasa rugi apabila kita buat sedekah, orang tak tularkan maklumat kita. Silap tadi tu. Bagi sedekah di kampung ni tak bawa wartawan tadi. Jadi masalah pada kita. Sekarang ni isu wartawan, isu nak tular-tularkan benda. Ada benda yang kita boleh sebarkan, ada benda yang tak perlu disebarkan. Khususnya sedekah-sedekah yang bersifat peribadi kepada orang miskin yang tak meminta. Jangan sebar. Kalau boleh kita pergi senyap-senyap rumah dia. Berapa orang anak, berapa beras, berapa kilo sebulan, berapa keperluan. Kampung ni ada kedai runcit, kita pergi buka akaun situ. Ni RM200 untuk belanja makcik tu dengan anak-anak dia mari ambil. Tapi ingat, ambil hak halal, makanan halal je boleh beri. Makanan hak tak ada logo halal tidak diberi. Contohnya mari minta sebuku rokok ke, nak masuk akaun kita, kita kata itu bukan dalam, tak masuk dalam kira-kira. Kita kata kalau rokok tak ada logo halal, kita beri. Mana logo halal, ada logo tengkorok yang ada kat situ. Baik. Orang yang sering berbuat kebajikan dan memberi manfaat kepada orang lain adalah termasuk dalam kalangan orang yang beriman. Nabi SAW sebut, masalul mu'minin fi tawaddihim wa ta'atumihim wa tarahumihim. Bandingkan orang mukmin sama-sama dia berkasih sayangnya, tolong menolongnya, bantu membantu, seperti tubuh kita yang satu. Mana-mana anggota yang mengadu sakit, semua sakit. Kita berjalan sepak kaki, sepak batu, yang sakitnya apa? Mulut. Yang menangis mata. Aduh, mata pun mengalir air mata. Itu menunjukkan kesatuan ummah. Jadi kalau kita tahu orang miskin di sini perlu makanan, kenapa kita tak bagi bantuan? Kenapa sampai tunggu bendera putih? Cuma kadang-kadang orang miskin ni masalah juga. Dia lah miskin dunia, dia miskin pula di akhirat. Tak mari masjid, tak solat. Ada setengah kumpulan miskin duduk atas tanah kubur, tak pergi masjid. Kita kata subhanallah, Nabi SAW menggalakkan kita pergi ziarah kubur. Sebab apa? Fa innaha tuzakkirul akhirah. Ziarah kubur mengingatkan kita kepada mati, menzahirkan kita dunia. Buat dia ni duduk atas kubur, semaya pun tidak, tutup aurat tak juga. Kita kata subhanallah. Itulah kata para pendakwah, mati orang, mati hati, mati perasaan lebih bahaya daripada kematian yang sebenar yang ada itu. Wallahu alam. Sepatutnya bila ada mana-mana orang mukmin itu berada dalam keadaan susah, maka kita yang juga orang mukmin turut merasai kesusahannya. Hari ini kita lihat peperangan yang berlaku di mana-mana, di Syria baru ni, di Palestin, di Yaman, banyak tempat, di Rohingya dekat je, tak jauh dengan kita. Menitis air mata kita lihat gambar-gambar di sana. Ramai orang mukmin yang terkorban, ramai anak-anak yang kehilangan ibu bapa, ramai banyak harta benda yang hancur, makanan tak cukup. Jadi kita sebagai seorang mukmin, apa yang kita boleh bantu mereka? Maka dengan mengholorkan beberapa banyak bantuan seperti makanan dan pelbagai keperluan, atau sekurang-kurangnya berdoalah kepada Allah agar mereka dipermudahkan segala urusan, dihilangkan segala penyakit dan bala bencana, dan mereka kembali kepada keamanan. Doa. Saya nak bagi duit tak mampu, doa.
Doa as-silahul mu'min, senjata mukmin doa. Kita doa ni doa apa tidak, sedekah apa tidak, apa nak ada? Apa yang kita dapat? Dakwahnya tak dapat belaka. Subhanallah. Itulah kebaikan yang boleh kita lakukan untuk mereka. Firmanullah Ta'ala mengenai golongan yang bertakwa dan ganjaran mereka yang berbuat kebaikan. Dalam surah An-Nahl ayat 30, wa qila lil ladzina taqaw maza anzala rabbukum qalu khaira lil ladzina ahsanu fi hadhihi dunya wala darul akhirati khair wala ni'ma darul muttaqin. Dan dikatakan kepada orang-orang yang bertakwa, apakah yang telah diturunkan oleh Tuhanmu? Mereka menjawab, Allah telah menurunkan kebaikan. Orang-orang yang berbuat baik di dunia ini mendapat pembalasan yang baik, dan sesungguhnya kampung akhirat lebih baik, dan itulah sebaik-baik tempat bagi orang-orang yang bertakwa. Maknanya bila kita ada buat kebajikan, Allah Ta'ala akan beri kepada kita kebaikan di akhirat dan juga di dunia. Allahu Akbar. Innal muttaqina fi jannatin wa uyun akhizina ma atahum rabbuhum innahum kanu qabla zalika muhsinin. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa itu berada dalam taman-taman syurga dan mata air sambil menerima segala pemberian daripada Tuhan mereka. Sebab apa? Innahum kanu qabla zalika muhsinin, sebab mereka di dunia dulu adalah orang yang baik. Surah Az-Zariyat ayat 15-16. Jadi para jemaah sekalian, alhamdulillah tamaklah kita 7 kelebihan memberi manfaat kepada orang lain. Banyak lagi kalau nak kira, tapi setakat itulah. Kata orang, daripada tak ada baik ada, daripada tak dengar baik kita dengar, daripada kita tak buat kita kena buat. Tak boleh buat semua. Dalam kaedah kata mala yudraku kulluhu la yudraku kulluhu. Tak boleh buat semua, kita buat sebahagian. Tadi saya nak bakar solat jenazah, dia pergi, ziarah orang sakit dia pergi bantu. Kita boleh buat apa hari ni? Ziarah orang sakit boleh? Fadal. Ada orang mati kita pergi salat, pergi. Ada orang perlu bantuan kita holor. Kita miskin tak ada nak holor duit, kita holor tenaga. Semuanya boleh buat. Jadi alhamdulillah para jemaah sekalian, tamatlah perbincangan kita. Insya-Allah kita akan bincang dalam siri yang akan datang, bahaya apabila tidak ambil berat masalah umat Islam. Ada beberapa perkara yang perlu kita muhasabah. InsyaAllah kita akan dengar dalam siri yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.